Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton kita yang mengikuti kita pada malam ini. Terima kasih atas perhatian anda untuk segmen yang kedua setiap Rabu, pastinya dikuasakan oleh XM Malaysia, iaitu Bicara Fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC yang akan bersama dengan anda. Juga bukan setakat live, juga kalau ada apa-apa persoalan anda boleh bertanyakan, insya-Allah letakkan di ruangan komen, kemudian insya-Allah nanti saya cuba ajukan kepada Cikgu Yun, dan insya-Allah kita akan dapat penjelasan daripada Cikgu Yun tentang kedudukan mata wang asing ni daripada sudut pandang fundamental dan juga Cikgu Yun sendiri. Baik tuan-tuan dan puan-puan, 148 Bicara Fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC 30 September 2020. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini 89 kita ada 2 kematian COVID-19 di Tanjung Sepat. Ada satu, Putrajaya ada satu. Dia semua lingkungan dekat dan Lembah Kelang. Johor ada satu, Seremban, Kedah. Sekarang ni kebanyakan negeri dah ada. So jaga pergerakan, jaga keluarga kita. SOP tu penting. Satu lagi saya nak pesan pasal, saya ada pesan 2-3 minggu yang lepas berkenaan dengan bila nak bercuti bersama dengan keluarga. Musim-musim sekarang ni yang tak menentu. Sebab kita baru terjadi di Perak berkenaan dengan kepala air, 4 orang dihanyutkan, 1 masih belum dijumpai. Dalam keseronokan kita nak membawa anak-anak ni nak weekend so tak payah dulu kot, kita simpan dulu, spend duit, spend masa bersama dengan keluarga kat rumah ke, ataupun makan lebih kurang macam tu. Sebabnya kita tak boleh nak jangka apa yang bakal berlaku dalam musim-musim hujan ni. Atas hujan, bawah tak hujan, tahu-tahu air dah bertakung, lepas tu jatuh. Di Brumas Pool Brumas Pool ni popular tempat tu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kematian ada 2 COVID, jadi terus kita sama-sama jaga. Anda jaga, saya jaga, lebat hujan. Alhamdulillah, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya dah bersedia, Boboy juga dah bersedia untuk malam ni bersama Cikgu. Dah bersedia Cikgu? InsyaAllah tak dengar suara pula. Jauh sangat. Jauh sangat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya kita dah ada rakan-rakan kita yang berada di ruangan komen. Saya ke ruangan komen dahulu. Muhammad Azlan. Assalamualaikum Pak Su, Cikgu Yun dan juga Boboy. Nak tanya apa nama lagu intro ni? Baik, lagu intro kau tanya Okey, Witness, thank you, terima kasih Witness. Salam sejahtera semua. Salam sejahtera juga buat Witness. Kemudian kita ada Fitri Hakim, salam Cikgu Yun, Pak Su. Kalau ada apa-apa soalan silakan. Soalan pertama daripada Suzran Genzi. Salam Cikgu Yun dan juga DJ Pak Su, analisis US dollar boleh? InsyaAllah. Memang kita akan mulakan dengan US lah, sebab semakin hampir dengan election ni. Daripada Zul Alif, peminat utama. Assalam DJ Pak Su, Boboy dan Cikgu Yun, nak bertanya cash rate AUD USD minggu hadapan. Wow, bagus, saya suka. Encik Ais ni, salam Cikgu Yun dan juga Pak Su, terima kasih. Okey, setakat ni yang berada di ruangan komen, kalau ada apa-apa persoalan, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk meletakkan pertanyaan anda. Dan jangan lupa like dan juga share live ini supaya dapat secara direct, secara live kepada rakan-rakan anda di luar sana. Baik, tanpa buang masa, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Cikgu. Waalaikumsalam. Sihat? InsyaAllah sihat. Alhamdulillah. Okey, US US index US saya pun, soalan saya sebenarnya US juga. Tapi tak apalah, kita terus start je lah Cikgu. Saya takut nanti soalan banyak, tak sempat tengok minggu lepas, baru tengok sikit je. Tak ada. Kan? Okey. Tak banyak soalan. Okey, baik Cikgu. Tanpa membuang masa, saya terus ni okey ke Boy? Okey. Right. Okey. Apa tadi? Kita mulakan tanpa membuang masa. Tanpa membuang masa, kita terus bersama dengan Cikgu Yun untuk mukadimah kita. Silakan. Saya tak tahu nak buang masa macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Dia terlalu ni kuat sangat, berdesing Okey. Okey. Just nice. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin.
Fadlan yuafi ni'mal yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sebagaimana bentuk salam sejahteraan ke atas diri anda dan juga diri kami sepenuhnya. Kepada semua pendengar-pendengar setia Sisi FM di luar sana, kepada semua pelayar gadget TV Sisi FM juga yang berada di luar sana, tidak kira penjual latar belakang anda, tidak kira penjual trading style anda, tidak kira penjual lifestyle anda, tidak kira penjual komposisi method yang anda guna pakai sepanjang masa, InsyaAllah seakan saja bermanfaat. Marilah bersama-sama kita panjang-panjangkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, syukur Allah SWT diberikan ruang dan peluang terhadap diri saya juga bersama kru-kru terbaik Sisi FM pada malam ini, kepada DJ Pak So yang semakin cemerlang dalam menjalani segala tanggungan dan juga amanah terhadap kelancaran segmen ini dipancarkan dalam bicara fundamental, kepada Bob Boy CTC, jurutera teknikal saya pada kali ini, yang sentiasa memberikan satu pancaran yang terbaik untuk bersama-sama kita mentelaah ataupun mengkaji, melihat apa juga komposisi pasaran-pasaran semasa melalui sudut makroekonomi secara overview, dan bagaimana cara untuk kita mengenal pasti kaunter apa yang dirasakan mungkin terbaik, atau mungkin juga kaunter-kaunter pilihan yang bersesuaian dengan sinetron pilihan anda. Baik tuan-tuan semua dan juga puan-puan, adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari, so far semakin melabuhkan tirai. InsyaAllah kita akan bertemu dengan Rabiul Awal, ya, 12 Rabiul Awal, kebetulan bagi Rasulullah SAW yang akan kita sambut pada besok bermulanya bulan Oktober ini, dan seterusnya berkira-kira pada 12 Rabiul Awal seterusnya. Mudah-mudahan Rabiul Awal ini memberikan kita satu azam kekuatan kecintaan kepada Rasulullah dan memberikan kita kebimbangan dalam kita memilih kaunter yang terbaik. Bagaimanakah cara perdagangan dalam Islam, ahkam syar'i itu membantu kita memilih kaunter dalam sudut-sudut yang dipanggil sebagai perdagangan mata wang. Forex Factory lazimnya menjadi panduan kita. Baik, kita lihat daripada situasi jadual, kita hanya ada beberapa kaunter yang dilihat sebagai high impact, dan kaunter sangat-sangat ataupun pasaran sekarang ini sangat-sangat menantikan implementasi terhadap tiga bentuk impact yang terbesar, iaitu NFP pada minggu ini yang akan menjadi pendorong setelah dipenuhi oleh ucapan-ucapan bank pusat, terutama daripada Euro Central Bank. Lagarde saya tahu beberapa hari ini sangat menonjol sebagai artis bank pusat yang paling mendapat populariti dan publicity dalam media masa. Bermula 27 dan berakhir pada 3 Oktober insyaAllah, hanya ada dua kaunter, iaitu American Dollar dan juga Euro Dollar. So minggu ini fokus kita akan tertumpu pada American Dollar, mungkin lebih mudah untuk kita lihat. Lagarde memulakan ucapan beliau pada hari Isnin yang lalu pada 9.45 malam. Ini digesting lah, seperti mana yang saya katakan, rumusan nak atau tidak, malas ataupun tidak, dia membaca ataupun mendengar ataupun cuba untuk bertutur bagi mengenal pasti apakah tajuk-tajuk ekonomi yang disampaikan. Ini lebih kepada isu tentang kedudukan ECB, dan setakat ini ECB dalam keadaan yang dovishness. Kita tahu bahawa Lagarde tidak mempunyai apa juga bentuk surprising dalam situasi sekarang ini, hanya flow kepada apa yang telah mereka implement pada 2 bulan yang lalu, iaitu ECB akan menggunakan segala bentuk tools yang ada bagi meluluskan segala bentuk sokongan pinjaman keuangan, dan sekarang ia sedang lagi berlegar-legar selama mana pandemik masih belum dapat ditawan ataupun dikuasai, bagaimana cara mengatasinya. Dan untuk seterusnya pada 29 juga kita mendapati tiada sebarang bentuk high impact, itu semalam saya tak nafikan kosong saja. Cuma apabila kita lihat dari segi bentuk medium, masih ada beberapa bentuk data yang sedikit sebanyak membantu pergerakan ekonomi. Kita lihat ini juga mainkan peranan penting. Kita ada ADP yang sangat baik, dia punya catatannya meningkat daripada 650,000 kepada 745,000. Ini untuk data hari ini yang baru saja dipublish lebih kurang 2 jam yang lalu ataupun 2 jam yang lalu lebih kurang. Alright.
dan kita ambil sedikit pemeringkatan pergerakan pasaran seperti mana yang selalu nyatakan pada minggu lepas tentang CNY, selalu nyatakan tentang PMI. Data ini akan memberi impak kepada AUD US dollar, sektor pembuatan Purchasing Market Index, dan kita nampak stagnancy. Bercakap tentang stagnancy, hari ini saya berbicara dengan bekas pegawai DEA ataupun Berkejahteraan Alam Sekitar tentang the stagnancy of water flow. Macam mana cara membaca indeks itu dan bagaimana cara meletakkan ranging, stagnancy dan juga sideway. Saya tak sangka daripada pihak agensi menggunakan pakai perkataan seperti mana yang kita guna dalam makroekonomi. So senang untuk kita faham flow chart, membaca dia. Kita membaca grafik yang dipanggil sebagai bubble chart, yang dipanggil sebagai flow chart. Dan bacaan ini adalah bacaan yang sebenarnya mengatasi 50.0 indikator ekonomi, 51, dan mencatat bacaan 51. Stagnancy yang dalam keadaan yang baik. Ini akan memberi rangsangan kepada AUD untuk sustain sedikit saat ini. Ada cerita di sebalik AUD sebenarnya, dan the highlighted untuk AUD ni adalah kita nantikan pada bulan hadapan tentang rate yang akan dibincangkan di sini, sama ada dia akan kekal atau dia akan potong dan sebagainya. So ini akan main peranan. Saya melihat situasi ini akan memberi rangsangan melalui yang ini. Di manakah kedudukan USD yang akan memberi rangsangan? Sebab 25 ni yang kita nampak ni, ini satu bacaan ataupun satu baseline yang kita nampak. Di dunia sekarang ini tidak ada bank yang mengatasi rate sebegini, melainkan mereka-mereka ini saja yang dikategorikan sebagai the tycoon. So tycoon ni kata orang, kita letakkan atas satu meja, kalau kita ada sebekas kek, potong-potong bagi-bagi kawasan, istilah kawasan ayanda kawasan ni, tu tycoon tu lah yang pegang. So mereka control. So siapakah di antara UD, CAD, NZD, US dollar ini yang akan terkeluar dari kumpulan tycoon? Kenapa saya katakan begitu? Terkeluar bermakna sama ada mereka cut the rate atau mereka menambah rate tersebut. Itu yang sebenarnya kita nak lihat. Sebab GBP dah terkeluar dari kumpulan the tycoon, daripada 25 kepada 10. Dan sekarang ini agak struggle kerana isu Brexit dah semakin kepada the finale yang dipanggil kan, kita pun faham. Oleh kerana situasi high impact pada minggu ini hanya tertumpu kepada dolar dan juga euro, dan juga hanya melihatkan dua kaunter yang sangat besar, dia sebenarnya memberi peluang dan kemudahan kepada kita untuk select. Oleh itu kita akan ambil secara rounding seperti beberapa bentuk counter yang kita lihat bergerak. Counter ini bergerak, tetapi dalam kumpulan forex factory ataupun kilang-kilang forex ini diletak sebagai the medium impact, right? Sebagai contoh, semalam kita lihat pada hari Selasa tidak ada pergerakan yang besar, right? Tetapi market move, right? Oleh kerana consumer confidence kuat ni, data Amerika ni. Saya tidak menyangka the volatility masih lagi bersama atau menyebelahi pihak dolar Amerika. Setelah hampir 3 bulan dia hat-trick, NFP dia cukup bagus, yang kita tak nafikan. Ini sebenarnya menjahanamkan menjahanamkan kita yang melihat bahawa kekuatan dolar ini sebenarnya nak ke mana. Itu sajalah. Dan kedua, kita ada CNY, kita dah nampak, dan seterusnya kita ada CHF mereka yang trade Swiss francs kategori. Dan yang menarik perhatian saya adalah ADP ni. ADP non-farm implement change ni, dia meningkat daripada 650,000 kepada 749,000. Satu bacaan yang saya letakkan bacaan yang agak par, tetapi dia memberi potensi ataupun petanda bahawa di peringkat suku tahun keempat ini, bahawa dolar sebenarnya sedang cuba membuktikan yang mereka ada potensi untuk dalam keadaan yang baik. Tetapi sejauh mana potensi dia sangat baik? Kalau lihat seterusnya sepanjang hari ini dan sehingga sekarang ini jam 10 malam, kita ada pending home sales. Lihat, tidak ada satu pun data Amerika yang gagal dalam kumpulan medium term ataupun medium impact. Ya, betul. Kita tengok PMI dia naik 10% daripada 52 kepada 62. Sangat baik ni Purchasing Market Index.
So sektor di Amerika sangat baik. Bercakap tentang PMI, semalam saya menghabiskan masa hampir dekat 1.5 jam atau 1 jam 45 minit semata-mata mengikuti dipanggil sebagai pembentangan minit mesyuarat Yamaha Corporation Limited. Kenapa saya buat macam tu? Sebab saya nak belajar bagaimana konglomerat membentangkan profit and loss mereka. Dua, bagaimana konglomerat memberi laporan keuangan untung rugi terhadap investors mereka. Bagaimana konglomerat memecahkan division keuntungan dan kerugian serta modal yang dilaburkan dalam sektor-sektor mereka. Macam mana pihak konglomerat melistingkan saham mereka di bursa-bursa saham, dan macam mana pihak konglomerat membuat kekayaan dalam bentuk mega billion. Kenapa saya buat macam tu? Sebab saya nak memahirkan kefahaman saya di mana seperti PMI, Purchasing Market Index, dekat mana di pihak stok ataupun di pihak saham melalui syarikat-syarikat konglomerat ini memberi rangsangan macam mana indeks ataupun stakeholder, bukan stakeholder, maksud saya share market memberi rangsangan kepada pergerakan keseluruhan gambaran, dan macam mana return of investment yang dilaburkan oleh pihak investors kepada sesuatu sektor yang mereka ingin laburkan, dan macam mana pembayaran tempoh berjadual yang diberikan dan di reward kepada investors, kepada pihak konglomerat. Konglomerat ni adalah suatu company besar, dan di dalam company besar itu ada dilantik directors, executive directors dan the president. Dia ada 3 jawatan. Dan di pihak directors pula ada outside directors, executive, dan ada executive director dalam negara. Tetapi di manakah bacaan data ekonomi ini berfungsi? Ini sangat main peranan yang penting dalam macam mana pihak konglomerat merancangkan ekonomi, dan kita sebagai traders mengambil peluang. Ini dipanggil sebagai perspektif syarikat untuk kita melabur. So macam saya katakan dulu, untuk lebih kaya, untuk lebih mendapat keuntungan besar, maka fahamilah pergerakan saham. Currency ini sangat berisiko berbanding saham. Cakap tu serang ni. Currency sangat berisiko berbanding saham. Cuma saham itu modalnya agak kasar. Kan? Currency kita boleh mula dengan modal kecil. So kenapa saya sanggup cuba untuk belajar bagaimana sektor ni namakan konglomerat ini mendapat keuntungan dan mempengaruhi pasaran, dan kita boleh ambil itu, kefahamannya itu membantu kita dalam memilih counter. So bila share yang letakkan saham, kita akan nampak yang dipanggil Nasdaq, yang dipanggil Nikkei 225. Pernah dengar kan Nikkei? Itu di kaunter Jepun. Kita ada AUX 200, iaitu Australia Index yang ada di Sydney ataupun di Melbourne. Kita ada Hang Seng yang berada di Hong Kong, di Taiwan sana tu. Dan kita ada Singapore Stock Exchange, SGE, iaitu kaunter yang paling kaya di dunia kalau diikutkan berbanding Wall Street. Jangan ingat SGE ni, Singapore Stock Exchange, cap ayam, cap itik, cap unta. Singapore dah kecil negara tu tapi sangat kaya. And then so macam mana kumpulan kaunter besar-besar ini menjadi panduan kita? Kan saya kata pegang kefahaman kenaikan indeks, kemudian bond, kemudian stock market seperti Dow Jones, Nasdaq, SP 500. 3 ini dia akan bergerak seiring, dia akan bergerak langkah seiringan. Bakal tune E minor ke G minor ke, dia akan jalan sama je. Tapi di mana pula currency kita? Sebab stok yang semakin meningkat, yang semakin tinggi value-nya, dia menjatuhkan nilai currency. So pembelajaran saya semalam, apa yang saya nak share adalah di manakah relevannya nilai currency yang rendah dipacu kerana kenaikan stok. Jawapannya mudah.
Jawapannya adalah kejatuhan harga saham mendorong the investors, pelabur-pelabur, untuk jump in the fire. Tu bak kata Metallica, maksud pakai D minor tak silap, agak tinggi tune dia. Jump in the fire, masuk ke dalam api tu, lompat untuk membeli kerana saham dia murah. Dan apa yang saya belajar dalam quarterly annual meeting dalam Yamaha Corp Limited itu adalah macam mana the president, the executive directors, the outside directors, kemudian ini kuasa-kuasa eksekutif, okay, yang dibayar gaji mereka oleh pihak-pihak the stakeholder untuk menerajui syarikat besar seperti Yamaha Corp, meyakinkan the investor kita memang rugi dan rugi itu mereka terima. Pak faham oh iyalah kita tengah rugi. Dan sebagai investor yang fund, yang memberi fund, okey, dalam company besar yang dinamakan konglomerat ini, mereka terima kerugian itu. Itu tanda-tanda tak bagi lama-lama. Dan mereka terima. So macam mana, apa yang saya belajar? Jadi apa yang saya nak nyatakan di sini, data-data ini seperti CNY, seperti PMI, CB Consumer Confidence, kemudian GDP yang terkait, kan, manufacturing PMI ini sangat penting. Ini antara yang terkandung dalam sektor pembuatan. Kemudian unemployment rates, macam mana mereka mengawal tenaga pekerja mereka nak bayar gaji dalam tempoh pandemik, kenapa, bagaimana, dan data apa yang ingin dipublishkan. So mereka terbit dalam bentuk apa, cara presentation, dan bagaimana Monetary Policy Bank of Japan mereka terpaksa terima hakikat bahawa kejatuhan keuntungan Yamaha pada tahun ini adalah kerana kadar tukaran mata wang Jepun yang tidak sustain, kadar teks yang tinggi dan sebagainya. Jadi pembelajaran seperti average hourly earnings juga bagus di situ. Ini ada data gaji, berapa mereka bayar gaji terhadap pekerja, dinyatakan dalam setiap suku tahun. Baik tuan-tuan, dan apabila kita sebagai traders, sebagai forex traders khususnya, dan bila kita nampak data-data sebegini, seperti yang saya katakan tadi ni, PMI, ISM dan sebagainya ni, unemployment rate dan sebagainya, dia mestilah ada sesuatu yang membentuk data ini dicipta ataupun dapat bacaan dia, maka dia kembali kepada sektor stock market. Konglomerat inilah yang menjalankan atau menggerakkan antara benda yang berlaku. You tariklah Elliott wave kat mana sekalipun, you tariklah teknik kandang terlipat terduduk bersila siap tanjak sengit, hentak sampai retak pecah, sampaikan terbalik-terbalik, tak kisah, yang penting you profit, teruskan. Tetapi itu adalah mencari harga. Betul Pak Zul? Dia mencari harga pilihan yang bersesuaian. Tetapi yang membentuk dan menggerakkan data-data inilah yang kita sedang setiap minggu kita huraikan. Susah, saya kata, memang susah. Saya kena fahamkan satu-satu macam mana dia mentang, macam mana dia nak yakinkan investor bahawa Yamaha sedang rugi. How? So macam mana presiden dibentuk dalam istilah executive directors? Apa peranan? Executive director punya popularity dan publicity dan punya portfolio. So bila portfolio yang baik, maka dia menarik minat, maksudnya dia menarik minat investor lain untuk membeli saham dalam Yamaha Corp. Itu contoh paling jelas dan dia hakikat. Baru saya berkata begini sebab cuba keluar sedikit daripada pilihan teknik is how you cari harga untuk dapatkan pilihan membeli atau menjual, keluar dari pasaran bila sasaran itu mencapai seperti mana yang disasarkan. Tetapi pembentukan data ekonomi itu adalah melalui cara tadi antaranya. Dalam sebab bila kita tahu konglomerat, contoh apa, you tengok Microsoft, how Microsoft menggerakkan pasaran Microsoft dalam kumpulan apa, kumpulan dolar. Bila masuk kumpulan dolar, dia masuk apa, dia masuk Nasdaq, kan? Kalau kita tengok Nasdaq macam sebelum ni kita ulang Nasdaq, so Nasdaq yang meningkat, bacaan indeks yang dipanggil ascending, accelerate, pasti akan menjatuhkan nilai dolar yang rendah, kerana kejatuhan nilai mata wang itu menarik perhatian pelabur-pelabur untuk membeli saham, bergantung pada portfolio yang mereka
tarbiahkan ataupun kita jelaskan. So ini yang menjadikan saham meningkat, sebab dia dah nampak, contoh macam Yamaha Crop tadi, dia tahu dalam segi sektor industri muzik, dalam segi sektor permotoran, dalam segi sektor industri perkilangan, dia pecahan. Tu yang dinamakan konglomerat. Dalam konglomerat dia ada kumpulan-kumpulan dia. Begitu juga dengan contoh tadi. So dalam CTC FM sekalipun, jika satu masa nanti Allah izinkan boleh jadi sebuah konglomerat media, tak mustahil Pak Su. Tak mustahil. Sudut radio ada satu section dia, sudut TV satu section dia, sudut publicity satu section dia, mungkin sudut khidmat korporat section dia, mungkin sudut untuk dipanggil sebagai akademi ataupun human development dalam sudut media dan publicity ada section dia. So berapa banyak pecahan CCFM boleh dipecahkan dalam satu kumpulan eksekutif, dan di situ boleh dibentuk presiden, boleh dibentuk executive director, boleh dibentuk non-executive director, boleh dibentuk outside director. So dia juga boleh menjadi satu entiti yang bertaraf luxuries, mewah. So inilah kekayaannya. Mudah-mudahan CTCFM sampai ke tahap itu. Alright, kita terus kepada kecilkan sedikit. Tak boleh, kerana apa? Kerana ADP non-farm payroll bermula pada malam ini, kan, setelah pada hari Selasa yang semalam consumer mencatat bacaan yang baik, dan kita lihat ADP, Chicago PMI, GDP, final GDP untuk quarterly ini suku tahun yang ketiga sebelum ini sedikit menyusut, tetapi bacaannya hanya sedikit dibezakan daripada negatif 31.7 kepada negatif 1.4. Ini kecil sedikit bacaannya, tetapi the whole picture is America is good. Thumbs up. Sangat baik. Sangat baik. Donald Trump boleh tersenyum panjang. Dan sekarang Donald Trump hanya perlu fokus tentang kempen dia untuk mengatasi Joe Biden. Itu je. Itu dia kena fokus. Alright. And then kita terus kepada sektor bond sterling. Esok insya-Allah bermula 1 Oktober, dan masih lagi kita menantikan terus result-resultnya, dan kita lihat. Okey, pound sterling sekarang ini dalam keadaan yang struggle, kerana situasi the Brexit yang semakin lama semakin sedikit agak tersasar daripada perjanjian asal. Tersasar itu maksud saya bukanlah mereka tidak meneruskan the dealing, tetapi mereka minta tambahan atau pengubahsuaian syarat untuk Brexit. So itu tidak diterima oleh pihak ECB, sebab mereka hanya setuju stick to the point seperti mana yang setelah sekian lama dibincangkan. So ini yang menjadikan pound sterling drifting lower, dia tidak menentu. Dan dalam pada masa yang sama, Bank of England perlu menjelaskan situasi yang ini, yang ini 0.10% daripada pound sterling JBP ni, sama ada rate ini akan kekal terus untuk mungkin sepanjang hayat sepanjang hayat atau mungkin akan perlu ditukar, diubah ataupun dikurangkan atau mungkin ditambah dan sebagainya. Dia perlu memperjelaskan isu ini, isu rate dalam Bank of England. Jika seperti mana semalam dan kemarin pihak Bank of England ada menyatakan berkemungkinan besar rate ini akan diubah, dia ada menyatakan begitu. So ini yang menjadikan pound sterling mendapat demand dalam jangka masa yang dekat. So rate yang diubah mungkin jadi 100, mungkin jadi 00, mungkin jadi negatif 0.1 atau 0.25. Itu satu pilihan yang kita kena faham. Sebab bila center rate mengatakan mereka berkira-kira untuk mengubah kadar faedah mereka, ini bermakna ada perubahan polisi keuangan, sama ada dilonggarkan atau diperketatkan. Jika ia dilonggarkan, maka berkemungkinan besar dia akan jatuh. Tapi jika dia diperketatkan, maka dia akan sustain. Sebab ingat, bila dia longgar, istilahnya dia cetak duit. Dia chop print, sama ada rubber stamp, mesin gilik, mesin photostat dan sebagainya lah. Itu bahasa pasar dia. Tapi kalau dia perketatkan, maknanya dia kekalkan yang sedia ada, maka demand akan tinggi. Benda kan rare maksudnya kan? Betul. Semua ada 100 keping not 100 pound, muka Queen Elizabeth pakai songkok.
Pakai songkok. Contoh. Okey. Orang pelik tengok dia pakai songkok. Boleh jadi 100, orang sanggup tukar 300 pound. Contoh. Tu maksud dia kat situ. Alright, kita kena pandang lagi ke atas. And then jadi nasihat saya untuk section 54.3, mungkin bacaan ini perlulah mengatasi pada 55 dan seterusnya bagi relate descending trend itu agak perlahan dan mengekalkan momentum. Jika dia menyusut, maka GBP adalah antara mata wang yang sebenarnya akan lebih rendah daripada harga sekarang. Lebih rendah daripada harga sekarang. Ya. Kita tak buka chart lagi sebab saya nak habiskan ni nanti. Okey. And then kita ada core jalan sendiri. Jalan sendiri. Okey. Oi, jalan sendiri. Macam mana jalan? Jalan sendiri. Tekan tu. Okey. Berhenti kejap. Okey. And then kat luar. Tutup pada tepi. Sini je. Okey. Alright, kita tengok ada PCE price index. Right. Ini pun kita perlukan satu bacaan yang mengatasi 0.4 daripada 0.3. Kalau dia 0.3, dia akan stagnankan untuk rendahkan dolar sedikit. And then personal spending ni jika dilihat sebelum ini 1.9 ni agak tinggi, menyusul pada 0.7. So kita harapkan perbelanjaan bagi sektor personal spending ni, maksudnya kekuatan penduduk ataupun rakyat berbelanja, biarlah lebih. Dia kena lebih. Dia jangan menguncup. Bila lebih tu bermakna aliran kewangan tunai, sama ada tunai atau bentuk hutang atau kredit dan sebagainya, dia rancak. Ya, dia rancak, maknanya dolar tu bagus. So dolar akan debit dalam keadaan yang perlahan ataupun meningkat sedikit. Dan begitu juga dengan unemployment claims. Kali ini diletakkan kategori medium impact sepatut. Biasanya unemployment claims ni dia dalam high impact kan. Tapi kali ni itulah dia berubah dalam setengah kalender. Ada yang ini pun berubah juga. Cuba diam. Diam macam ni. Okey. 850,000 dan kita nakkan unemployment claim ni kalau boleh menyusut lagi kepada mungkin 700,000, 600,000, 500,000, semakin kecil. So bila dia semakin kecil, maknanya istilah yang dipanggil sebagai jobless kan, ataupun kekurangan tenaga kerja itu menyusut. Sebab kita nampak seperti di ADP ni dah semakin cantik, meningkat. So kita harap ada peningkatan. So Amerika masih dalam paksi setakat ini daripada sejarah-sejarah yang lepas, pada 2-3 bulan lepas, dan bulan yang semalam sekalipun masih kekal dengan NFP yang baik. Kita tak nafikan. The big numbers lagi. And then kita ada PMI untuk Canadian Dollars. Canadian Dollars ni ini perlukan satu bacaan yang mengatasi 55, mungkin 58 atau 57, kita anggap begitulah kita ambil bacaan yang secara overall. So ini akan menjatuhkan USD CAD yang sekarang sedang ke atas. Minyak sekarang ni tengah turun sedikit, Mas kan? Dia tengah turun sedikit. Tak nafikan. Minyak ni saya dapat rasakan dia akan semakin mahal selepas ini bila OPEC Plus dah pun cut dia punya production. Sedikit kita dah bincangkan bulan yang lepas, OPEC Plus 2 kali dah dipotong. Jadi bila reserve itu semakin menyusut, maka minyak dijangka pada session bulan 10 dan ke atas ini dijangka ada peningkatan. So dolar akan drifting semakin rendah. So UCAD boleh dalam keadaan yang downtrend, dalam keadaan yang downtrend, tetapi bergantung kepada situasi data berkala. And then kita ada ISM esok malam insyaAllah, yang ni kategori high impact. Ni bacaannya agak pada saya tinggi, 56.1 ni tinggi. Dia perlu mencatat 57 atau 58. Dan yang saya katakan tadi, Purchasing Market Index ini data yang penting untuk section di Amerika, industri di Amerika. Okey. Jadi bila peluang pekerjaan semakin tinggi, kita harap PMI dia akan semakin meningkat, mungkin 57 atau 56.5 dan seterusnya. Cukup untuk membantu dolar itu accelerate, meningkat. So stock boleh jatuh. Kena faham And then kita ada euro nanti untuk kategori employment change. Yang ini kategori medium, pergerakannya agak sederhana, tidak dalam keadaan yang
memberi rangsangan yang keras terhadap Euro USD, kan? And then ini yang kita nantikan lusa insya-Allah, data gaji untuk average hourly earnings. The American dollar mencatatkan peningkatan daripada 0.4 pada 0.5. Right. So isu yang kita timbulkan beberapa kali ini, bulan lepas dan sebulan sebelumnya adalah bila data gaji semakin naik dan semakin naik, ini memberi petanda bahawa sudut keuangan, funding ataupun pelan ekonomi yang Trump perkenalkan sepanjang the pandemic memberi rangsangan yang baik dan kesan yang cukup baik, walaupun terpaksa mengorbankan ratusan nyawa yang mati, tapi itulah reward yang dia dapat. Mesti lebih tinggi daripada 0.5. Tinggi ni 0.5 ni. Data gajinya tinggi. Data gaji ni secara overall kita ambil satu result yang dia perlu semakin meningkat. Dia tidak boleh stagnant, dia tak boleh ranging, dia tak boleh sideways, dan dia tidak boleh macam itulah. Itu macam tu. Dia kena sama ada dia ke atas atau dia ke bawah. Itu je yang kita baca. Jika dia menyusut 0.4, 0.3, maka dolar akan bercampur. First kali dia akan bercampur, automatik dia jatuh. Pegang yang tu dulu, baru tengok yang ke bawah pula. NFP yang ni lah raja segala data ekonomi. Stok pun akan bergantung pada NFP. Susah orang cakap, dia akan bergantung. Stok akan sangat bergantung pada data NFP ni. 900,000. Sebelum ni adalah 1 juta 371,000. So dia menyusut hampir 370,000 maksudnya 400,000 pekerja yang hanya catat 900,000. So jika bulan 9 yang lepas, ini data untuk bulan 9 data kerjanya dicatat itu katalah menyusut, mungkin 800,000, mungkin 500,000, mungkin 700,000, mungkin ngam-ngam 900,000. Automatik dia jatuh. Dolar memang akan orang kata tu drop that beautiful macam tu lah. Dia akan jatuh. Satu perkara, pegang dulu, kita kupas satu-satu. Kemudian kita tengok unemployment rate. Okey, 8.2 ni pada saya tinggi. 8.4 ni dah sangat tinggi pada saya. Kemudian dia besar 8.2. Okey, dia perlu 8.1, 8.0 atau semakin kecil. Okey, barulah dolar akan terbang semula ataupun berhenti. So matematik kita fahamkan begini. Tadi kita letakkan contoh average atau data gaji 0.4. Maknanya dia menyusut. Yang itu dolar jatuh. Kemudian NFP katalah 800,000 atau semakin kecil, maka USD jatuh, emas skyrocket. Okay. Ketiga, unemployment rate mungkin kembali kepada 8.4. Daripada 80 naik 84, maka dolar akan drop that ugly, huduh, akan jatuh ke bawah. So yang paling mendapat reward terbaik adalah emas untuk lebih tinggi besi kuning kita. Itu contoh pertama. Contoh kedua, naik ke atas balik, data gaji kekal 0.5, maknanya dia stagnant, maka dolar bersedia untuk jatuh. Okey. Kedua, data NFP dia 900, kekal lagi 900, maka dolar akan decelerate, jatuh. Semakin jatuh, perlahan dia akan jatuh. Dia tak akan dalam keadaan yang kuat, dia jatuh. Yang ketiga, unemployment rate pun kekal 8.2, maka data stagnancy ini menjatuhkan dolar. Menjatuhkan dolar. Bukan dalam keadaan yang drop that dive beautiful tu, bukan, tapi dia jatuh semakin rendah. Sebab stok akan dalam keadaan yang rallied untuk mendapat bidaan ataupun buy. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, data gaji meningkat 0.6, kan? 0.6 ni 0.5, maka ready to buy dollar ataupun boleh buy dollar, sell emas. Yang ini boleh mengejut, dia boleh spike. Jarum peniti, jarum emas, mami jarum pula.
Saya tak pandai cakap Penang sebab tak pernah ada kawan Penang perempuan. Kawan lelaki ramai, kawan Penang perempuan tak ada. Kemudian okey, tu 0.6 jarum terbang maknanya dollar bid buy, emas boleh drive spike ke bawah. Dive dipanggil, lawan spike adalah dive. And then NFP katalah 1 juta, macam sebelah. So ni 900, dia kena ada 4 angka macam sebelah. 1371 ni 4 angka kan, atau mungkin 10090 atau 1000 lah K. Maka dolar akan spike ke atas untuk bid. Maka emas confirm drop death beautiful, memang jatuh kuat, ratusan pip. Emas dekat 100 lebih pip memang ke bawah, lebih mau. Okay, buy dollar, sell gold. Ketiga, unemployment rate 8.1, maka dolar akan sustain the strongest counter untuk dibuy pada hari Jumaat nanti. Tak boleh langsung dijual. Tak boleh langsung. Tak boleh. Baik. Dan emas akan semakin rendah dan rendah. Mungkin lebih rendah 200 pip atau 300 pip ke bawah lagi. Wallahualam. Itu contoh ketiga. Contoh keempat, saya bagi 5 contoh je. Contoh keempat, katalah average hourly earning masih macam tadi, kekal 0.6, maknanya dollar ready to buy, untuk buy dalam tangan. NFP 900k maintain. Okey, macam dia juga sama. Okey, maka dolar bercampur untuk jatuh. Tapi dia akan jatuh dulu, baru dia kembali untuk pergi kepada data gaji. Sebab data gaji akan dinilai sama ada bayaran gaji rendah atau bayaran gaji mahal secara overview, dan sektor apa yang akan mempengaruhi. Ketiga, unemployment rates katalah 8.2 kekal, tak berubah, maka sell dolar kuat-kuat. Jangan kasih muka. Jangan kasih muka. Tetapi kejatuhan itu bukan kejatuhan yang berpanjangan nanti sampai besok. Tak. Dia sebabkan data gajinya baik, maka dolar bercampur. Namun majoritinya dolar mesti dijual. Okey, itu contoh keempat. Contoh kelima, average hourly earnings kekal 0.5, stagnan. Okey. Kalau 0.4 jelas dia jatuh, ni stagnan, ready to sell. Okay. NFP 1 juta lebih daripada 900,000, mungkin 1,000 lah, 1,000k macam tu. Okay, maka buy dollar. Atas stagnan, gaji stagnan ni dah memang nak jatuh. NFP bertambah, so dolar bercampur, tapi lebih more to buy. Memang kena buy. Boleh buy selepas result pun tak apa, insya-Allah. Sempurnakan time frame anda, 30 minit ni kepada 1 jam setiap 30 minit. Okey. Dan yang ketiga, unemployment rates kekal 8.2, maka buy dollar. Akan diambil kira data pekerjaan baru yang lebih majority, tetapi dalam situasi yang 24 jam. Maknanya untuk satu malam, itulah hari tu Jumaat, so hari Isnin you terpaksa recalculate balik. Okey, kenapa saya katakan begitu? Itu contoh, 5 contoh lah. Dia ada banyak 7-8 contoh lagi yang kita boleh jadikan panduan, dan boleh di trade selepas result itu publish. Atau jika persediaannya baik, pada masa yang sama pun you dah boleh entry lebih awal. Yang itu perlukan sedikit penguasaan dan juga keyakinan, dan punya ada formula untuk entry harga yang bersesuaian mengikut pilihan teknik masing-masing. Seperti teknik menggarung duduk terlingkup. Menggarung duduk terlingkup ni tekniknya tekan semasa impact berlaku. Lompat-lompat tekan dia. Kalau terlingkup lah. Kalau tak kena lah. Kalau kena lah. Kena lah. Nasib tak baik terlingkup pasal spread dia besar. Modal $100 tekan $1, ada $100, 100 pip, boleh backup. Sekali tekan pub gold, 50 pip dia punya spread.
2 kali tekan MC lepas tu baru reverse. Tu yang okey cikgu sikit sebelum kita sambung tu. Soalan saya tentang Forex Factory. Kenapa setengah currency tidak menunjukkan instant effect pada news selepas result sudah keluar, tapi menunjukkan kesan pada dia ambil masa sehari, hari yang lain. Contoh? Yalah, kenapa bila ke satu keputusan dah buat, data dah menunjukkan dah clear lah untuk hari ni kita tahu, tapi dia tak pergi macamnya kenapa setengah currency tidak menunjukkan instant yang impact yang tepat yang segera lah, ke masa tu. Tapi resultnya keluar besoknya pula. Barulah macam tu. Selalunya begitu, dia bercampur-campur. Dia dipanggil mixed data. Mixed data ni dia berlaku jika satu, dalam pada masa yang sama dia dipengaruhi oleh spekulasi yang lebih besar dia punya publicity dia. Senang kata publicity, sebab publicity ni penting. Publicity ni mempengaruhi, dia jadi provokasi pada market. Itu memang berlaku. Contoh, saya bagi contoh, jika kita tunjuk kat sini, kita tengok minggu lepas katalah Jumaat 4 hari bulan, NFP yang bulan untuk bulan apa ni, maksud saya bulan 8 terbit bulan 9. Tengok kat sini macam CAD, dia dah tengok ni kan dia serentak 8.5 dan NFP ini kan saya kata siapa trade UCAD, automatic data tu dah ada kat sini. Okey, jika dilihat majoritinya seperti ini data serentak, kata dia terbit, mak saya kata kesannya on the spot lah. Atau kesannya nanti mungkin lewat. Untuk data dolar Amerika confirm on the spot. Untuk data CAD dia akan mix. So bila turn data CAD untuk memberi rangsangan dia pula, so commonly selepas demand terhadap dolar ini berkurangan, barulah CAD akan memberi rangsangan. Itu sifat yang common kita nampak. Kedua-duanya tetap akan terangsang, tetapi sejauh mana. So untuk dapatkan CAD yang lebih sustain ataupun lebih praktikal, dia terpaksa melihat sokongan data yang seperti dalam crude oil ataupun minyak. Macam saya kata trade minyak, zikir minyak CAD tu kan. Minggu lepas tu macam tu. So jadi seperti dolar, sokongannya kita lihat daripada stock market. Kalau CAD kita tengok pada kesan minyak. Minyak yang naik, CAD akan naik. Minyak yang jatuh, CAD akan jatuh. So oleh kerana rangsangan itu serentak, majoriti akan memilih dolar, dan selepas itu baru CAD akan lagging. Dia lagging sekejap, dia bergerak tapi dia lagging tak sepenuhnya. Maka dia akan dipengaruhi oleh data minyak bagi menyokong selepas demand terhadap dolar itu perlahan. Commonly kita bagi tempoh in between 24 jam macam tu. Lebih better ambil next week punya order. Macam ni Jumaat kan, so kita akan ambil hari, contoh hari Isnin 7 hari bulan, hari 8, apa saja data yang berkait dengan CAD ataupun flow market. Atau flow market ni maksud saya market yang bergerak seperti biasa. Commonnya macam tu. Okey. Data USD nampak baik, tapi untuk short term ke Sifu, okey, kita nak tahu dia short term ke dia long term ke, itu berdasarkan kena ingat, kalau nak tengok data tu short term long term, dia kena kembali kepada yang ini saya bagi contoh. Baik, dalam testifies yang seperti Fed Chair bagi tahu, Jerome Powell pada 10 malam pada 23 September minggu lepas, ini adalah satu hal tuju. So apa yang paling penting adalah kena lihat ni FOMC ni yang saya highlight banyak kali. Daripada satu FOMC kepada FOMC yang akan datang, itu adalah durasi dia, sama ada dia bergerak secara long term, dia bergerak secara dari satu mesyuarat ke satu mesyuarat untuk direview dari bulan ke bulan. Sebab dalam segi FOMC ini adalah perbincangan khusus tentang Federal Reserve Open Market Committee. Ingat, Open Market Committee, Federal Persekutuan, Open, terbuka, Market, pasaran, Committee itu members, mereka jawatan kuasa yang bersidang, iaitu market terbuka seluruh dunia, global. Dia berfungsi daripada satu mesyuarat ke satu mesyuarat.
contoh macam saya dengan Pak Sol dengan Boboy, saya jumpa dia lagi minggu depan. So bila saya nak jumpa dia minggu depan, durasi yang kita analisis minggu ini dia valid sampai minggu depan. Minggu depan expired lesen yang baru. So itulah cara kita nak baca. Boleh faham kan? Cantik. Okey, baik. Terima kasih kepada persoalan-soalan yang sangat-sangat menarik dan kita ada sedikit masa lagi. Apa kata kalau kita tengok Pak Haji punya tu? Pak Haji minggu ni MC. Dia lost 3 kali Pak Haji. Ya ke rasanya? Terima hakikat lah. Terima hakikat. Benda ni biasalah. Rugi ada untung. Okay, minggu lepas kita ada satu kaunter je, satu emas. Kita tengok sejak kita punya baki keuangan kita ada berapa ringgit. Baki keuangan okey, alhamdulillah. Minggu lepas kita ada profit di 1860 untuk $400. Lepas tu kita tak ada entry. Kita tak entry, kita just lock saja kan. So oleh demikian kita ambil entry baru untuk minggu ini, untuk kita bawa kepada minggu hadapan. Dan cantik 1 hari bulan 10 kan. So kita bawa untuk 1 bulan. Kita swing seminggu je ni So senang kata hari ni kita mula bulan Oktober lah. Untuk bulan lepas kalau kita tengok percentage yang kita dapat adalah lebih kurang $2,062.60 daripada modal $1,000. So kita ada 600% keuntungan yang dicatat seminggu tu. Itulah seminggu, sebulan seminggu pula. Okey, sekarang kita buka buku baru hari ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula trade bulan Oktober. Kita masih kekalkan momentum kita di kaunter emas. Seperti mana Pak Haji pun mulalah dengan yang baru. Trade baru kita. Baik, kita mula modal dengan 1,200 cincai kita ambil yang bulat $1,200. Okey, seperti biasa Pak Haji, kita kena cari di mana entry kita berdasarkan selagi tak touching jangan entry. Bengong punya teknik. Okey, selagi kita tak sentuh janganlah. Oleh yang demikian, ini kita punya ni, kita cari satu kita punya movement di sini. Teng ni yang paling tinggi, ambillah yang tu yang paling rendah. Nampak tak Pak Haji? Ini kita punya tu kan. Okey, ni kita buang kejap supaya memudahkan kita punya pengiraan. Semua tak boleh ni. Saya tak boleh touching. Okey, buang ni. Kan nampak tu. Kemudian kita kecilkan sedikit. Mana kita ambil satu lagi trend line kita. Jauh trend line daripada bawah ke atas kau. Itu trend ni. Ini dah jauh sasar. Sebab kalau trend ni dia macam ni tuan-tuan, kena ingat. Ni namanya dipanggil sebagai ascending trend. Ni dipanggil uptrend. Bukan ascending, ni uptrend. Ascending, descending yang ini Ni wave ni dipanggil ascending dan descending. Ni dipanggil acceleration yang ini. Ni acceleration. Deceleration yang mana? Yang ini. Yang ke bawah ni deceleration. Okey. Pak Haji pertama, okey, ni Pak Haji dam, Pak Haji dam 1. Apa kita nampak Pak Haji uptrend kita telah terbatal je tu. Betul. Nampak gaya terbatal lagi tu. Dia dah melepasi kotak-kotak yang ini. Okey, kita biar dulu. Ni asalnya. So inilah dia punya borderline. Selesai. Sekarang ke mana kita Pak Haji? Nampak gaya kita ada satu downtrend yang ke bawah, deceleration. Betul. Jadi di mana entry kita? Ambil satu lagi trend line. Bermakna ini nampak yang cemetot ni. Okey. Cemetot ni begini asalnya. Betul? Pak Haji nampak? Ini kawan dia. So yang ini kita buang dulu bagi dia clear. Nampak tu? Dan telah pun terpatah. Betul? Terkeluar daripada channel. Kan? Dulu orang panggil butterfly, butterfinger, buttercup dan sebagainya. Akan ada butterfly. Mana butterfly-nya? Di sini. Dia akan jadi macam ni nanti. Faham tak? Ni kan butterfly ni. Nampak? Sing song. Okey. Okey. Kita ini dipanggil sebagai teori Gately. Teori Gately ni ada seorang je yang saya tahu cukup mahir. Nama dia Abel Lu. Memang suka main butterfly. Ganu gitu. Baik. Okey. Macam mana sekarang? Alah tu terkeluar. Ni dah terkeluar. Ni kita besarkan sikit. Nak sebatai dia dah keluar dah. Tak valid dah. Okey. Tapi bawah slim jalan. So di mana garisan kita?
Mana ini tak boleh pakai lah tu. Tak boleh, kita keluarkan dulu. Mana kita nak pergi? Lah ni pergi sini lah, yang paling bawah. Cantum tak dia? Dia cantum. Cantik tak? Cantik. Nampak tu cantum. Kecilkan sikit. Ini teknik orang tua, jangan ikut saya tuan-tuan ya. Orang tua ni suka conteng-conteng. Sebulan 2,000 untung. Orang tua lah. Tak kan? peduli lah. Dah jumpa macam mana. Lah ni dalam kotak kan. Apa kita buat? Kita ambil satu, kita entry terus. Habis cakap banyak. Ui. Pasal apa kita nak kejar yang mana? Kita nak kejar yang ni, contoh ni. Contoh yang ini. Yang di atas. Mana dia punya ni tadi? Kesal ni. Ni kita nak cuba contoh ni. Kita dah entry satu kan? Okey. Kecilkan sedikit. Ambil entry satu. Nampak? Kat pucuk kita entry. Orang kata kita gila. Lantak lah pula gila pun. Tekan tengok. Negatif 2 pip, negatif 3 pip sedang floating. So inilah entry kita. Dan kita dah entry satu. Kita besarkan sedikit. Kecilkan sedikit. Nampak tak ni kumpulan dia? Ni. So kita akan kejar sasaran kita di sini. Baik. Oleh yang demikian, di manakah sasaran TP? Kalau kita letakkan satu ni. So yang paling tinggi mana? Yang paling tinggi adalah setakat ini 1973 ada, 1960 ada. Yang ini okey. Ambil sasaran yang trend line yang ini untuk kita touching. So jalan yang paling dekat, yang start dia jatuh adalah pada 1954. Ni harga start dia jatuh 1954 ni. Okay. Kita besarkan sikit. Ni harga yang dia start jatuh ni dipanggil bearish engulfing yang nyata dan terang. Ni yang ni 1954 ni maksudnya. Baik. So kita tipikanlah 1954. Okey. Tipis. Baik. Okey. Entry dah entry ni. 954. Lagi satu, seperti mana Pak Haji biasa, nampak ni entry kita kan. Rasa macam dia mungkin touching lebih awal di sini. Ni kan lebih dekat kan nak touching. 1940. Betul tak? Betul. Okey, tak apalah. Pun boleh letak di situ kalau nak. So yang ini kita satu entry lagi satu untuk kita sasarkan di 1940. Okey. Ni Pak Haji jangan ikut. Pak Haji ada satu entry je, bukan banyak entry. Betul lah. Ini adalah kita punya entry untuk mensasarkan dia punya makan saya, dia punya channel ni. Nampak? Ni kan nak touching channel ni, mati kat sini. Ini sasaran utama. Okey. So sekarang ini Pak Haji tengah floating sebanyak $23.30 sen. $23? Padahal mungkin Pak Haji. Okey, di manakah Pak Haji untuk letakkan stop loss kita? Ratio kita 1:2 ataupun 1:3 ataupun 1:1. Tengok. Okey. Oleh kerana kita dalam channel yang sama, okey, masih lagi hijau, Pak Haji hati mesti hati dam-dam sikit kan. Betul. Alamak tu, ni apa floating banyak sangat ni. Nampak dah semakin kecil floating kita. Cuba kita kecilkan sikit. Ni nak sejukkan hati. Tak jauh lah tu Ji, boleh lah tu. Manakah kita punya stop loss? Tuan-tuan, kita besarkan sedikit. Boleh? Besarkan lagi. Okey. Oleh kerana channel ini masih aktif, kan? Ini adalah yang paling rendah, iaitu 94778, maka terkeluar daripada channel ini, maka inilah stop loss yang Pak Haji kena beri risiko. Di mana risikonya? Lebih kurang 947 47. Okey, kita letak 1947. Okey, tak apa. 1847 maafkan saya. Mana tadi? SN. Okey. Letak dulu, nanti tengok ratio ni sesuai ataupun tidak. Tengok betul-betul ni ratio dia. Kecilkan sikit. Okay, just nice. So yang atas pun sama, 1947. Harus diingat, kita akan buat konsep break even ataupun kita lock profit bila dia semakin positif, seperti mana yang kita buat. Tapi ini adalah entry kita untuk bermulanya Oktober. Apa yang merah ni? Harga as. Sorry. Sorry. Baik. Mana tadi? Ini besar sikit. Tutup. Okey.
So Pak Sam tengok berapa beza yang sekarang ini dengan yang atas. Ini adalah 522 pip lebih kurang. Dengan bawah kita ada 548 pip. Bermakna Pakcik Dam-Dam rugi 20 pip. Ini yang namanya rasionya tak ada untung. Ini untungnya 522 pip, 542 pip, 48 pip. Saya cakap rugi 20 pip kan, negatif 20 pip. So ini tidak boleh diambil kira sebagai rasio yang baik. So oleh yang demikian, oleh kerana rasionya dekat, kita kalah 20 pip, kita perlu ambil kira pilihan yang tertinggi dicatatkan dalam potensi untuk memecahkan kumpulan ini, iaitu yang atas lagi 1974. Okey? Betul Pak Sun, nampak tak? Betul. Ni, dan yang paling tinggi pernah dicapai adalah yang ini. Besarkan sikit. Ni nampak yang macam tot ni. Ni satu ni, sebatang ni. Okey. Ini ada yang kata dipanggil sebagai morning star, ada yang kata shooting star, sebagai satu petanda untuk dia jatuh. Tapi ini apa yang kita nampak adalah rasio kerugian ini perlu kita kurangkan dan semua sasarkan dengan cara yang terlebih. Ini adalah satu. Okey, so 1973 lebih kurang 72 lah. Tak apa, ini tu buat 72. Kita paksa tambah dia punya TP kepada 1972. 1972. Ukur balik semula 554. Okey, so betul lah ya, 1954 kita punya TP1, kemudian 1972 adalah TP2 kita, sebab kita ada 2 entry kan. Betul. Okey, so ratio yang ini adalah ratio 1:1.5 atau 1:2 sahaja. Melainkan kita akan dapat setup baru pada minggu hadapan. Baik tuan-tuan, itu setakat itu dulu pada saya. Kita tunggu minggu hadapan dan insya-Allah bermula Oktober kita lihat bagaimana pengaruh emas memainkan peranan kita. Terima kasih. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada yang telah pun bersama dengan kita. Semoga anda mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu daripada Cikgu Yun CTC, dan semoga anda menjadi trader yang lebih baik dan lebih baik, konsisten dan juga dimurahkan rezeki insya-Allah. Esok akan bersama dengan saya dalam segmen Inilah Ceritaku dan juga DJ Blento B. So dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum, jumpa lagi.